pada tahun 30-an di Perlis ini, golongan reform pembaharuan telah berjaya mempengaruhi istana di Perlis sehingga menerima idea pembaharuan, yang mana idea pembaharuan dalam konteks ketika itu lebih kepada apa yang berlaku di dalam gerakan pembaharuan yang tuan-tuan juga baca Ahmad Dahlan dalam Indonesia punya, dalam Muhammadiyah punya sejarah, apa yang dikempen oleh Rashid Ridha, yang dikempen oleh Muhammad Abduh, dan ini adalah akhirnya ramai orang menyangka pembaharuan menentang amalan yang tidak secocok dengan nas-nas Islam itu datang daripada Saudi. Sebenarnya tidak. Ia semangat awalnya ialah daripada Mesir. Abduh, Rashid Ridha, dan sebelum itu mungkin ada sikit kaitan dengan sebahagian gerakan reform yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Gerakan itulah yang membawa di Malaysia ini dipanggil sebagai kaum muda, yang mengajak menentang khurafat, tahayul, bomoh, tahlilan juga masuk, amalan-amalan yang ini juga masuk. Tetapi dalam masa yang sama mempunyai idea-idea yang maju ke hadapan, yang moderate, mengajak wanita keluar belajar, menghalang ibu bapa memaksa anak perempuan untuk berkahwin, bercakap soal-soal kemajuan orang Islam. Dalam kerangka nak membawa kemajuan, dia menentang khurafat, dalam bahasa yang kurang digemari oleh sebahagian sekolah pemikiran, menentang juga bid'ah, menentang juga amalan-amalan yang dianggap tidak cocok dengan akal yang waras. Dalam masa yang sama, mengajak supaya melihat fiqh yang lebih luas, di dalam soal muamalat. Itu yang berlaku, yang cuba juga dibawa di Indonesia, dan itu yang berlaku di Malaysia. Di Malaysia, gerakan ini ialah gerakan yang dibuat oleh ramai di Malaysia, Tahir Jalaluddin, dan ramai lagi yang dikaitkan dengan gerakan pembaharuan. Mereka ini menghadapi di dalam konteks Malaysia, di Indonesia juga sama. Dalam konteks Indonesia, mereka menghadapi golongan konservatif yang sedia ada. Yang itu yang menyebabkan berlaku krisis. Ahmad Dahlan hampir dihalau keluar daripada kampung halamannya di mana tu? Di Kauman, ya. Di Kauman, dan berlaku krisis. Dan kita kena tahu ini panjang dalam sejarah reform agama. Reform agama dia lebih dahsyat daripada reform dalam politik. Kerana reform di dalam agama senantiasa dia akan menggugat golongan yang sudah mempunyai status yang stabil, kedudukan yang stabil dalam masyarakat. Lihat reform yang dilakukan oleh Luther di dalam Protestan. Mencetuskan peperangan di Eropah. Martin Luther apabila membawa idea Bible hendaklah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman supaya semua orang dapat memahami agama, dengan slogannya "Give me the scripture", berikan aku kepada nas yang benar. Dan kita tengok apa yang berlaku kepada Eropah. Kerana golongan agama dan politik sentiasa akan menjaga position mereka. Kerana mereka dikelilingi oleh pengaruh kedudukan dan seumpamanya. Di Malaysia, hal yang sama berlaku. Ramai tokoh-tokoh besar, orang-orang akademik seperti belajar tentang Za'bah. Tapi Za'bah bukunya diharamkan di Perak pada zaman semasa dia hidup. Buku perangai bergantung pada diri sendiri diharamkan. Tokoh-tokoh pembaharuan di Malaysia yang ditulis, dihormati, hanyalah setelah mereka meninggal. Golongan konservatif agama menguasai kerana mereka yang paling hampir dengan sultan-sultan. Saya berbicara tentang pentas akademik. Ini kalau rakaman ni, golongan konservatif dia akan komplain saya, Satri Ridwan ni termasuk golongan istana. Tapi saya bercakap dalam konteks akademik. Akademiknya sifatnya begitu. Mereka rapat dengan sultan-sultan. Hamka tidak dibenarkan masuk ke Johor. Baca dalam buku ayahku,
Bagaimana Buya Hamka menceritakan bagaimana dia dan ayahnya ketika ke Johor sangat belum lagi sampai sudah dimarahi oleh orang Johor, nak mengubah mazhab Syafi'i, nak membawa ajaran luar. Hatta pada zaman Hamka telah timbul istilah yang dipanggil Wahabi, yang disebut oleh Hamka berulang kali bagaimana dia dituduh sebagai Wahabi. Apabila datang dalam konteks tanah Melayu, negeri yang dikuasai oleh istana, terutamanya sebelum itu, ini this topic for those who are quite conservative. I'm not suggest you to listen to me. Kan itu pasal dia orang rakam kan. This topic is quite heavy for you. Kan? Saya bagi tahu bahawasanya golongan negeri-negeri yang hanya membolehkan orang seperti Jalaluddin, orang beberapa tokoh-tokoh pembaharuan, mereka semua hidup di negeri selat. Di Singapura, di Pulau Pinang, di Melaka. Negeri yang tidak mempunyai institusi raja ataupun sultan. Saya tidak menyalahkan raja dan sultan, tapi raja dan sultan mendapat nasihat daripada orang agama di kelilingnya. Itu yang berlaku dalam sepanjang sejarah di dalam semua agama. Christianity, Judaism, melalui Kristus yang sama. Saya ni sebenarnya tak ada tajuk, tu saya cakap macam-macam. Dia orang tak bagi tajuk, saya tanya tadi tajuk apa, dia pun tak ada tajuk. Ni ekonomi. Tapi orang Perlis cakap sembang lah. Tapi dalam konteks Perlis, masa saya habis beritahu, saya nak habiskan masa saja. Dalam konteks Perlis, golongan pembaharuan ini telah berjaya mempengaruhi istana. Panjang ceritanya, tapi akhirnya istana terpengaruh dan istana agree untuk memasukkan pada 1948 pegangan di negeri Perlis ini ahli sunnah wal jamaah dengan tidak mengikat ia pada mana-mana mazhab tertentu. Dan golongan pembaharuan ketika itu telah menyebabkan beberapa amalan berubah. Maka di Perlis tidak ada kunut subuh macam Muhammadiyah. Tidak ada, bukan soalnya sesat tidak sesat, tapi itu soal pilihan di dalam bermazhab. Mereka ini bila kita tak kunut, setengah kata, oh orang kunut sesat lah. Kita tak kata sesat, tak sesat macam kamu juga. Kamu kunut, adakah orang tak kunut kamu kata sesat? Kan? Itu pilihan mereka. Tidak berbismillah kuat. Tidak ada kenduri arwah. Tidak ada semua amalan yang dianggap khurafat, tidak ada nas di dalam amalan Melayu. Ini kunut, bismillah ini khilaf fiqh. Itu tak apa. Tidak diamalkan. Dan istana menyokong dengan membentuk fatwa yang bersifat demikian. Ramai orang kata ini semua Dr. Mazhar punya pasal kat Perlis ni. Tak. Sebelum saya lagi. Maka dengan itu, fatwa-fatwa di negeri Perlis ini, dia begitu sifatnya. Nak bagi tahu sedikit, mungkin sahabat-sahabat rakan-rakan daripada Indonesia. Dia berbeza antara tarjih dengan majlis tarjih di Muhammadiyah itu dengan fatwa dalam konteks pentadbiran di Malaysia ini. Fatwa ini di Malaysia, di Perlis umpamanya, jika saya keluarkan keputusan fatwa daripada jawatan kuasa fatwa dan digazetkan, ia menjadi peraturan yang terpakai. Seseorang boleh didakwa jika melanggar fatwa itu, dibawa ke mahkamah dan boleh dipenjarakan kerana itu. Itu ada pro and con lah, kan? Tapi itu demikian. Adakah soal dominasi agama itu sesuatu yang bagus ataupun tidak bagus, yang memerlukan satu diskusi akademik yang lain. Saya tahu muda dengan pandangan, saya juga ada pandangan dalam isu reform ni. Tetapi sebab itu kita cuba limitkan. Kita tak gezet hal-hal yang membabitkan khilaf fiqh yang mempunyai dada yang luas. Tapi ada hal umpamanya di negeri Perlis, yang saya buat contoh yang mudah untuk orang Perlis selalu dengar saya buat contoh. Di dalam mazhab Syafi'i, selain daripada qutul balad, makanan asasi negeri, tidak diwajibkan zakat.
tanaman. Padi yang diwajibkan. Dulu semasa golongan sosialis kuat, berkembang termasuk di Malaysia ni, mereka mempertikaikan di mana keadilan Islam. Jika empunya sawah, bendang, padi, wajib mengeluarkan zakat, sedangkan toke-toke ataupun empunya ladang-ladang sawit yang kaya tidak wajib mengeluarkan zakat tanaman. Al-Qaradawi menulis, menjawab hal itu, dia kata, kamu jangan pertikaikan Islam itu, tapi itu kerana pilihan fiqh di negeri kamu. Saya tidak menyalahkan mazhab Syafi'i, tapi saya nak sebut apa yang Al-Qaradawi sebut. Al-Qaradawi kata, kerana itu mazhab Syafi'i hanya mewajibkan zakat tanaman bagi makanan, bahan yang dimakan. Sedangkan dalam Abu Hanifah, semua yang tumbuh di bumi ini, yang mengeluarkan hasil, wajib dizakatkan. Mengapa kamu tidak pilih fiqh yang lebih luas seperti itu? Di negeri Perlis ini, contohnya, tanaman yang terkenal orang Malaysia tahu ialah harum manis. Dia lebih special daripada yang Indonesia tu. Marah orang Indonesia, walaupun ambil daripada Indonesia juga. Harum manis ni ada musim di negeri Perlis ni. Thailand adalah negeri yang bersempadan dengan Perlis. They are very good at agriculture, but they cannot produce mango like harum manis in Perlis. There's something Allah Subhanahu Wa Taala bless us with it. So, dalam fatwa Perlis, toke harum manis di Perlis ni, kalau ada 100 pokok harum manis yang berbuah elok, kemungkinan boleh dapat dalam satu musim hampir 90,000 kalau betul-betul. Mungkin lebih. 90,000 ringgit, bukan rupiah. Banyak tu, tak tahu dalam rupiah berapa. Banyaklah kan. Jadi kita dalam Perlis, umpamanya fatwa kita, harum manis juga kena zakat. Kita mengambil fiqh Abu Hanifah dalam hal tu. Kenapa? Kerana Perlis tidak terikat dengan satu mazhab. Saya pergi contoh-contoh yang lebih ekstrim. Non-Muslim sebagian kan dia komplain saya. Tapi saya bagi tahu. Di Malaysia ni kalau berlaku perselisihan anak, bapa masuk Islam ataupun mak masuk Islam, sentiasa anak pergi kepada pihak yang Islam. Memang ramai orang yang happy macam tu. Jadi bapa dia masuk Islam, anak dia yang duduk, ada anak yang belum balik, terus anak diisytiharkan Islam. Di atas fiqh Syafi'i dan juga banyak juga mazhab yang demikian. Tapi di Perlis kita tak ambil fiqh tu. Pasal kita melihat pada keadaan. Mungkin bapa dan mak dia dah lama divorce. Bapa dia berada di Penang, mak dia mungkin berada di Kuala Lumpur. For so long time, dia pun tak berjumpa. Suddenly bapa dia masuk Islam and announce dia sebagai satu orang Islam. Anak automatically yang berada dengan mak yang tak pernah tahu Islam terus menjadi Islam. Tentu dia tak boleh accept. Terutama kalau budak sudah 11 tahun, 12 tahun. Tentu mak dia juga tak dapat terima. Macam mana juga kalau dia masuk Islam, budak tu baru 2 tahun. Dia duduk dengan mak dia tak masuk Islam. Anak jadi Islam. Bila jadi Islam, dia akan terus berada pada pihak yang Islam, iaitu berada di bawah jagaan bapa ataupun mak yang Islam. Hadanah, the right of custody. Kita diperlih tak fatwa itu. Kita ikut pada kesimpulan di dalam sebahagian qaul dalam mazhab Malik dan apa yang disebut dalam juga sebahagian daripada Hanafi. Kita menyatakan kita beri anak kepada orang yang paling dapat protect the interest of child. Kerana kalau bapa dia masuk Islam, mungkin bapa dia kaki dadah ataupun bapa dia kahwin dengan wanita Islam yang lain. Tapi kalau jaga anak tiri, tak sama dengan jaga anak sendiri.
Tetapi menjadi tanggungjawab bapa untuk provide pada anak dia education berhubung dengan Islam. Supaya bila dia tua, dia dapat terima Islam. So, saya nak tunggu banyak, it's a lot of fatwa. Kita tidak terikat dengan satu mazhab. Tapi kita within that, majority punya mazhab, 4 mazhab. So, some people, they call this is a puak keluar mazhab. Tapi we are not like some ultra salafis yang begitu sempit sehingga kadang-kadang perempuan tak boleh bawa kereta, wajib pakai purdah. We never issue fatwa macam tu. So we are not, in that sense, we are not like Saudi. Tapi dalam soal ibadah, kita agree banyak dengan apa yang Saudi buat. Supaya tak ada campur tangan manusia dalam ibadah. Pure daripada from the day of Prophet sallallahu alaihi wasallam, kita accept that one. Tapi dalam kehidupan daily life, kita open, we broaden our horizon of thoughts. Ini orang tak boleh nak faham di Malaysia. Depa ni apa ni, Wahabi ke apa, that selalulah kan. Tapi actually kita luas. So bila Muhammadiyah datang, so kita kata kita tak jauh. Or we are the same. So we are very happy to have Muhammadiyah here. And we think we are from the same family. We have the same school of thoughts. Of course, we cannot agree on everything in our life, in every issue. But in terms of manhaj, I think we are the same, inshallah. And welcome to your own home here, inshallah. Thank you very much. Assalamu alaikum.